Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Good afternoon. Sekarang ni kita sambung uh, stack untuk bahagian ini. Sebelum ni kita berhenti setakat ini. Sekarang ni saya ulang balik. Sekarang ni kita dah membaca satu, kemudian plus, kemudian dua, multiply, kemudian 3. Kemudian kita akan baca, kita akan membaca plus. So bila baca plus, sekarang ni plus dia akan check top operator bagi stack operator. Sekarang ni plus adalah kita sebut sebagai lower precedence. Plus ni adalah lower precedence daripada multiplication. So apa yang akan terjadi adalah this addition operator adalah lower precedence than multiplication operator. So what happen here is, so 3 dan 2 ni akan dipop bersama dengan multiplication operator. So dia akan pop. So 3 multiply 2, so akan jadi 3 akan jadi 6. 3 times 2 akan jadi 6. So bermaksud 3 dan 2 akan pop bersama dengan multiplication. So result 3 times 2 akan dimasukkan ke dalam operand stack. Kemudian plus yang ini akan dimasukkan kepada operator stack, ataupun stack operator. Kemudian sekarang plus, kemudian kita sambung, kita akan membaca 4 akan dimasukkan ke dalam stack operand. So, sekarang ni dah tidak ada data lagi, so dia akan pop 4 dengan 6 akan pop sama dengan plus 4 ditambah dengan 6, so result dia akan jadi 10. So sekarang ni 4, 6 dan plus akan dipop, akan dihapuskan. So 4 ditambah 6 akan jadi 10, tinggal satu saja. So kemudian 10 dan 1 akan dipop bersama dengan plus 10 plus 1 akan menjadi 11. So result dia akan jadi 11. Itu yang dimaksudkan dengan performing calculation dengan menggunakan kaedah stack. Kemudian ini adalah aplikasi stack yang digunakan di dalam panggilan method ataupun method invocation, method calls. Method call. So sekarang ni kalau kita tengok di sini, saya buat slideshow. Stack are used for local variables. Kita boleh tengok di sini local variable method A, kita masukkan X, dia akan baca X. Kemudian Y akan dibaca. Kemudian Y akan di-assign sebagai kosong. Kemudian dalam method A kita akan panggil method B, so Y akan dibaca, Y untuk method B, sebab ini adalah local variable. Z akan dibaca. Kemudian Y akan di-assign nilai. So setelah habis instruction ataupun implementation dalam method B, so barulah dia akan kembali kepada method A. Sekarang returns means bila returns nilai Y dan Z akan di remove sebab Y dan Z adalah local variable, so tak boleh digunakan pada method A. So dia akan remove Z dengan Y. So setelah method B habis di implement, so Y this term akan di execute. Kemudian itu ya. Kemudian satu lagi adalah berkaitan dengan recursion yang digunakan. Recursion ini adalah aplikasi yang terdapat di dalam stack. Pertama tadi adalah dari segi mathematical operation. Yang kedua adalah method invocation ataupun method call, kita panggil method.
bagi method dalam method. Kemudian yang ketiga adalah recursion. Okay, recursion. So recursion menggunakan konsep stack. Okay, contoh di sini adalah factorial. Yang ni saya ingat you all tengok sendiri. Okay. So bermaksud di sini untuk nak mendapatkan factorial 3, so dia akan panggil factorial 2 kemudian factorial 1. So kemudian barulah kita akan dapat result kepada factorial 3. Okay, yang ni saya you all study. Saya lebih suka gunakan kaedah di mana. Okay, saya akan stop dulu. Saya akan tunjuk di sini. Okay, ini dalam chapter regression. Okay, contoh sini adalah okay, ini adalah penggunaan regression, okay, yang menggunakan konsep stack. Contoh untuk nak mendapatkan countdown 3, so you kena dapatkan countdown 2. Okay, countdown 2. 3 tak 1 menjadi 2. So nak mendapatkan countdown 2, you kena dapatkan countdown 1. So bila dah dapat countdown 1, so dia akan kembali semula kepada countdown 1 kepada countdown 2, kemudian countdown 2 kepada countdown 3. Ini adalah konsep stack. Okay, ini contohnya. Okay, tadi countdown 3, untuk nak mendapatkan countdown 3, so dia akan panggil countdown 2. So di mana? Yes, di sini. Okay. So nak dapatkan countdown 2, so you kena dapatkan countdown 1. Ini adalah stack. Kemudian apabila kita tengok di sini countdown 1 ni countdown 1 akan return 1. So bila dapat result untuk countdown 1, so dia akan kembali semula kepada countdown 2. Kemudian apabila result countdown 2 dah dapat, so dia akan kembali semula ke countdown 3. Okey, sebab sekarang ni countdown 1 dia akan display 1. So automatic dia akan pop dan dia akan kira countdown 2. Okey. So bila dah dapat result untuk countdown 2, so dia akan pop, so dia akan dapat countdown 3. So countdown 3 akan mendapat nilai, so stack akan empty. Itu konsep recursive. Ataupun di sini. Okay, kita nak dapatkan sum of. Kita nak dapatkan ini menggunakan konsep stack. Okay, konsep stack. Kita nak dapatkan contoh n ni kita ganti 3, so kita akan dapat jumlah 3 ditambah 2 ditambah 1 akan menjadi 6. Okay, itu adalah nak mendapatkan jumlah menggunakan recursive method. Okay. So di penghujung so dia akan return 1 apabila n adalah 1. Ini adalah base case yang akan menghentikan looping. Okay. Okay, so kita tengok sini sum of 3. So nak dapatkan sum of 3, so you kena dapatkan sum of 2. Okay. So nak dapatkan sum of 2, you kena dapatkan sum of 1. So sekarang ni sum of 1 dah akan return 1. So 1 ditambah 2. Okay, 1 ditambah 2 akan jadi 3. Okay, kemudian so result 3 ni akan di return untuk sum of 2, iaitu 3 ditambah 3 akan jadi 6. Okay, so dia akan pop up. Bila dia sampai sum of 1, barulah dia akan pop. Okay, ini adalah konsep recursive. Okay, recursive method. Okay, kemudian so you all boleh tengok sini balik. Okay, bagaimana ia berlaku. Okay, dia akan masukkan ke dalam stack apabila sum of adalah 1. So bila dia dapat sum of 1, so dia akan pop. So tinggal yang ni. So yang ni pun akan pop, so dia akan dapat sum of 3. Okay. So saya ada satu lagi kaedah mana saya. Okay, yang ni. Okay, so ni adalah konsep stack lah. Nak dapatkan factorial 4, so you kena dapatkan factorial 3 terlebih dahulu. Nak dapatkan factorial, so base case adalah bila n adalah sama dengan 1. N ni adalah parameter kat sini. Okay, so nak dapatkan fact 4, okay, so you kena dapatkan fact 3. Nak dapatkan fact 3, you kena dapatkan factorial 2.
So nak dapatkan factorial 2, you kena dapatkan factorial 1. Sekarang bila 1 sama dengan 1, so dia akan return 1. Fact 1 dia akan return 1. So dia akan bermula daripada fact 1, so dia akan pop 1, dia akan pop 2 dan seterusnya. Ini adalah konsep stack. Okay. So you all boleh tengok pada chapter recursion lah, bagaimana stack berlaku. Okay. Kemudian dah habis ini. Okay. Itu saja untuk bahagian stack. So you all boleh tengok test, cuba type ataupun copy this class node dan cuba implement. Tengok dia punya perbezaan. Okay. Ataupun cuba trace bagaimana proses kemasukan berlaku, bagaimana proses kemasukan ataupun push. Okay, sebab dalam stack push adalah kita nak add data, pop kita nak delete data, kemudian pick kita nak retrieve data. So bagaimana ia berlaku. Okay, cuba study this one. Okay, ini outputnya. Okay, so kalau ikut di sini digunakan ini bukan stack ni maksud bukan stack untuk predefined class yang terdapat di dalam package Java Util. Ini adalah yang method push dan pop yang di define sendiri oleh user. Okey, contoh bagaimana push berlaku. Okey, push untuk stack list atau stack linked list. So bagaimana pop berlaku. So try to trace from the beginning. Okay, bagaimana ia berlaku. Pick, so dia akan check. So saya ulang balik. Untuk apabila kita create stack, so stack nilai top akan jadi null. Ini adalah untuk linked list. Okay, so stack dah kosong. Bila push, okay, so dia akan terus masuk. Kemudian pop, so dia akan pop, okay, berdasarkan kepada this statement. Okay. Kemudian untuk pick, so dia akan check. Jika empty, so dia akan jika is empty jika stack is not empty, so dia akan retrieve. Okay. Cuba trace this program, okay, untuk nak lebih mengetahui. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa di lain hari.